Seterusnya kita akan bercakap juga tentang fahami cabaran kebolehpasaran graduan insya-Allah pada tarikh 25 September dan juga penghujung bulan ini pra-graduan lepasan asasi SPM dan sebagainya akan menerima jawapan kemasukan mereka ke IPT awam. Jadi ini juga menandakan bagaimanakah perjalanan mereka selepas menempuh lebih kurang 3 atau 4 tahun dalam pengajian pendidikan tinggi. Untuk kita bercakap lebih lanjut sudah pastinya saya Ahmad Bersati untuk bersama dengan Profesor Dr. Zamri Razi yang juga merupakan Dekan Fakulti Pergigian Universiti Malaya dan juga Profesor Madya Dr. Suri Depral Kaur anak perempuan Charan Singh yang juga merupakan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Selamat pagi. Dr. Suri, terima kasih bersama dengan kami. Baik, Dr. Zamri, kita mulakan dahulu. Sudah pastinya Fakulti Pergigian merupakan sebuah fakulti yang dikatakan sebagai sought after ataupun yang menjadi fakulti dan juga bidang pilihan yang terlaris sekali selain daripada perubatan, farmasi dan sebagainya. Jadi mungkin boleh dikongsikan tentang ruang kerjaya dan juga peluang kebolehpasaran graduan-graduan khususnya dalam bidang perubatan ini. Oh, terima kasih. Terima kasih Encik Ismail atau akrabnya saya panggilkan Ismail ya. Pergigian ini adalah antara satu bidang yang kesihatan yang utama untuk negara kita dan antara bidang yang contribute kepada rakyat ya. Jadi sehingga kini kebanyakan dari graduan yang merupakan lulusan program doktor pergigian ini memang kebanyakannya akan mendapat pekerjaan beberapa bulan setelah mereka tamat pengajian. Jadi kalau sebelum ini kebiasaannya ada 3 kali di dalam setahun pengambilan untuk khidmat wajib atau kita panggilkan compulsory service. Tetapi di bawah menteri yang sekarang ini YB Menteri Kesihatan, pengambilan itu menjadi 4 hingga 5 kali di dalam setahun. Maknanya tidak lama selepas beberapa bulan mereka tamat pengajian, mereka diserapkan ke dalam pekerjaan ya. Dan kalau kita tengok kebanyakan dari mereka ini peluangnya adalah selain dari menjadi doktor pergigian di sektor kerajaan juga di swasta dan di dalam kerajaan sendiri banyak juga yang tidak tahu mereka ini juga berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia dan sebagainya. Dan kemudian peluang mereka untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, doktor pakar dan sebagainya memang terbuka sangat luas. Okey, baik, itu mungkin ruang kerjaya yang kita kata sebagai bidang-bidang kepakaran yang diperlukan khususnya dalam konteks negara kita pada ketika ini. Cuma Dr. Suri, dengan status Universiti Malaya sebagai antara top 50 universiti di Asia dan juga Fakulti Bahasa dan Linguistik menawarkan bidang pengajian yang bersifat antarabangsa, bahasa antarabangsa juga. Jadi bagaimana kebolehpasaran graduan yang berteraskan bidang pengetahuan bahasa antarabangsa dan linguistik ini boleh diterjemahkan dalam kehendak pasaran sekarang? Okey, Encik Ismail. Komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia kita sekarang. Dan apa Fakulti Bahasa dan Linguistik menawarkan adalah kemahiran, kepakaran, pengalaman dan pengetahuan dalam bidang komunikasi. Jadi pelajar-pelajar kami, graduan-graduan kami boleh masuk berbagai jenis bidang di pasaran ya. Contohnya kami ada pelajar yang boleh masukkan dalam bidang corporate training. Ada juga yang masuk dalam screenwriting, editing dan sebagainya. Broadcasting. Dan disebabkan kemahiran mereka adalah dalam kemahiran bahasa dan kemahiran bahasa berjenis-berjenis lah. Ada yang Jepun, ada yang Korean, ada yang German, Italian, Spanish, French. Mereka akan mendapatkan tawaran pekerjaan di industri-industri yang menggunakan bahasa ini. Jadi dari segi industri oil and gas, ramai pelajar-pelajar kami yang mendapatkan pekerjaan, tawaran pekerjaan di industri-industri yang bercakap bahasa Sepanyol. Disebabkan bahasa Sepanyol dan industri Sepanyol itu sangat penting dalam oil and gas. Jadi itu adalah salah satu. Tapi berlainan dengan Fakulti Pergigian yang agak khusus, kami lebih luas lagi. Jadi ada peluang yang pelbagai lah untuk graduan-graduan kita untuk memasuki pasaran, explore benda-benda yang berlainan. Lepas tu daya bersaing mereka juga sangat tinggi. Jadi kami memastikan bahawa daya bersaing mereka bukan sahaja dari segi pengetahuan bahasa,
Tapi dari segi kepimpinan mereka, dari segi ciri-ciri mereka yang berlainan, yang boleh membawa kepada kemahiran yang dipertingkatkan dari segi kemahiran insaniah yang berlainan. Jadi yang ini semua penting dan mereka dapat mengekalkan perjawatan mereka. Bukan saja mencari jawatan tetapi mengekalkan, lepas tu maju dalam kerjaya mereka. Okey, dalam ilmu linguistik ini dari segi ilmu fonetik, semantik dan juga etimologinya itu adalah amat penting untuk menjadi asas kepada ruang pekerjaan yang boleh diterokai. Dr. Zamri, difahamkan untuk kedua-dua fakulti ataupun bagi fakulti pergigian khususnya akan menyambut Jubli Emas. Benar. Ini mungkin suatu yang cukup menggembirakan buat fakulti di bawah naungan universiti yang tertua dan juga yang terbaik dalam negara. Mungkin boleh dikongsikan. Terima kasih Encik Ismail. Banyak yang tidak tahu sebenarnya bahawa kursus pergigian adalah kursus kedua yang tertua di negara kita. Okey. Iaitu selepas perubatan. Jadi di negara kita sejarahnya 1905, kursus yang pertama dimulakan adalah kursus perubatan di King Edward VII Medical College Singapura. Diikuti 1926 kursus pergigian. Sehinggalah Universiti Melaya menjadi Universiti Melaya pada tahun 1949, kursus pergigian adalah kursus yang kedua tertua. Lalu dari situlah dekan kami yang pertama, pengasasnya yang lulus di Singapura pada tahun 1940, Cik Ismail, sebelum Perang Dunia. Jadi beliaulah yang kemudiannya pada tahun hujung 50-an, ketika dua division of the Universiti Melaya itu di Singapura dan Kuala Lumpur ada, mengemukakan bahawa kita perlu ada lagi satu fakulti Universiti Melaya juga di kedua-dua kampus Singapura dan Kuala Lumpur. Jadi usaha itu bermula dari hujung 1959, 60-an, 61 yang pada waktu itu Chancellor yang mengetuai kedua-dua division ini, Sir Alexander Oppenheim, menyatakan kita perlu ada fakulti di Kuala Lumpur. Jadi usaha itu berterusan, tetapi pada waktu itu negara kita baru merdeka, kekukuhan keuangan belum lagi begitu mantap kerana mengadakan fakulti pergigian ini adalah terlalu mahal. Dan usaha desakan dari semua pihak di parlimen dan juga pihak universiti pada tahun 66 Board of Studies dimulakan. 67 tuanku yang berbahagia, yang amat berhormat Perdana Menteri ketika itu menyatakan pada waktu itu akan ditubuhkan segera fakulti pergigian. Tetapi kekangan adalah kerana keuangan berlanjutan sehinggalah ke tahun 71 ianya ditubuhkan dan pada tahun 72 kumpulan pelajar pertama masuk ke fakulti pergigian. Alhamdulillah. Tahniah sekali lagi kepada seluruh warga fakulti dan juga tenaga kerja serta tenaga akademik kerana terus menjadikan fakulti pergigian Universiti Malaya antara yang terbaik di dalam negara. Untuk fakulti bahasa dan linguistik pula bagaimana Dr. Suri menongkar arus dan juga melihat melalui peredaran zaman dari semasa ke semasa? Fakulti Bahasa dan Linguistik telah ditubuhkan pada tahun 1972 bersamaan dengan Fakulti Pergigian. Sebaya memang. Tetapi kami ditubuhkan sebagai pusat bahasa. Disebabkan kami adalah dilihat sebagai satu pusat yang memberi servis bahasa kepada satu universiti. Dan pada masa itu berlainan dengan fakulti lain yang memulakan dengan penawaran program sarjana muda, kami menawarkan program PhD. Jadi walaupun kami adalah satu pusat, kami menawarkan program PhD terus ke tahap yang tertinggi sekali. Dan lepas tu kami menawarkan program sarjana. Dan dalam tahun 1996 kami diberi taraf fakulti sebab dah ada program-program pasca siswazah. Dan kami telah pun mula menawarkan program-program sarjana muda. Kami ada 9 program sarjana muda dalam bahasa berlainan dan juga 7 bahasa elektif yang ditawarkan kepada satu universiti dan juga kepada pihak luar lah seperti orang ramai. Dan dari segi itu kami telah maju dan berkembang. Dan sekarang ini kami ada 1,000 pelajar. Pada satu masa? Pada satu masa ada 1,000 pelajar. Pelajar PhD kami adalah sangat-sangat penting untuk kami sebab permulaan kami adalah dari PhD. Walaupun kami menawarkan program sarjana muda dan itu memang penting untuk kami sebab dia merupakan sesuatu sumbangan kepada negara, tapi PhD adalah sumbangan kita kepada
pengetahuan, penerokaan bahasa dari segi penyelidikan bahasa. Pelajar antarabangsa bagaimana sekarang? Pelajar antarabangsa boleh dikatakan Fakulti Bahasa adalah mini United Nations. Oh, wow. Sebab kami ada pelajar antarabangsa dari berbagai-bagai jenis negara di tahap sarjana muda dan juga di tahap PhD dan sarjana juga. Jadi kami dapat pelajar dari negara China, Middle East, Australia pun ada, Amerika pun ada, Afrika pun ada. Ramai pelajar. Of course dari Japan dan juga dari Korea kami juga ada pelajar-pelajar dari sana. Jadi memanglah United Nations mini. Dan yang lagi satu yang penting adalah gabungan kita, kolaborasi kita dengan pihak embassy. Universiti Malaya memang ada perhubungan yang kuat dengan pihak embassy dan Fakulti Bahasa yang menerajui perhubungan ini dengan pihak-pihak kedutaan yang berbagai di Malaysia. Ya, Fakulti Bahasa dan Linguistik UM adalah sangat unik kerana antara satu-satunya universiti yang menawarkan bahasa Jerman, bahasa Jepun, bahasa Inggeris sudah semestinya, bahasa Melayu untuk pelajar antarabangsa dan sebagainya. Jadi agak unik dengan kepelbagaian variasi bahasa tersebut. Ya, Dr. Zamri, kompetitif ataupun fakulti yang dianggap sebagai sangat kompetitif khususnya kepada para pelajar lepasan asasi, STPM dan juga para pelajar yang ingin ke Fakulti Pergigian. Khususnya pula di universiti yang terbaik dan juga tertua di Malaysia. Jadi bagaimana saban tahun Fakulti Pergigian memastikan hanya pelajar yang terbaik dan juga berkualiti dipilih untuk menjadi para pelajar di Fakulti Pergigian? Terima kasih Syed Ismail. Jadi tentu sekali untuk meneruskan legasi untuk pengambilan pelajar yang terbaik, kami alhamdulillah kami telah berjaya mendapatkan mereka-mereka yang mempunyai kecemerlangan bukan saja di dalam bidang akademik tetapi juga non-akademik yang memohon ke Fakulti Pergigian. Dari situlah kami mempunyai temuduga yang mana temuduga ini bukan hanya melihat kepada kelulusannya sahaja, kerana kalau dilihat kelulusan hampir semua ini adalah top cream of the cream. For flat ramai. For flat. Jadi untuk memilih mereka ini maka penemuduga dilatih supaya menjadi arif di dalam melihat prospek pelajar ini, sejauh mana kita dapat bawakan pelajar ini lebih ke depan. So those are the things yang kita tengok ya. The potential yang ada, potensi pelajar itu. Jadi temuduga itu adalah dilihat secara keseluruhan dan holistik, melihat sejauh mana potensi pelajar tersebut. Jadi dari situlah ternyata cara pemilihan ini memang dapat dilihat hampir ke semua pelajar kita apabila mereka kemudian di dalam pengajian mewakili fakulti dan universiti di peringkat antarabangsa sentiasa mendapat kemenangan di berbagai pertandingan-pertandingan. So there is a proof of what we are doing is the right thing in selecting the best. Itu sebagai hadiah sempena dengan Jubli Emas. Dr. Sri mungkin boleh dikongsikan untuk sambutan Jubli Emas nanti, bilakah dia akan diadakan dan bagaimanakah corak penganjuran itu nanti? Jubli Emas kita ni sebenarnya telah bermula dari awal tahun dah. Kami telah adakan berbagai-bagai jenis aktiviti. Contohnya untuk Fakulti Bahasa kami adakan Language Carnival di mana kami membuat exhibition dan persembahan dalam berbagai-bagai bahasa kepada orang ramai. Tapi Jubli Emas kita ni yang celebration dinner kita ni kami akan adakan pada 24 hari bulan September, Sabtu ini, yang akan dinaungi oleh Tuanku Chancellor kita, Sultan Perak. Dan akan dihadiri oleh ramai orang yang merasa fakulti-fakulti kita sangat bermakna untuk mereka. Jadi partner-partner kita, contohnya mantan-mantan dekan, alumni kita dari segi staf dan juga pelajar kita yang sekarangnya telah bekerja dan menerokai bidang-bidang yang berlainan. Jadi kita memanggil semua balik seperti homecoming lah ya kepada semua. Dan juga kami telah menjemput rakan-rakan kami dari segi industri ya, rakan-rakan industri dan juga rakan-rakan kedutaan yang semua akan datang untuk sambutan Jubili ini. Jadi kami excited lah tentang Jubili ini. Kita pun teruja untuk mendengar. Memang teruja. Dr. Zamri mewakili pihak Fakulti Pergigian juga, apakah harapan secara ringkas sempena dengan Jubili Emas Fakulti Pergigian dan Fakulti Bahasa serta Linguistik? Terima kasih. Tentu sekali perayaan Jubli Emas ini adalah satu perayaan bukan saja nostalgia, tetapi perayaan untuk menghargai mereka yang mendahului
yang menjadi pendahului dan pengasas kepada kita. Ya. Mereka yang telah memulakan fakulti, yang arwah yang berbahagia Profesor Ibrahim Muhammad Yassin, yang tentu sekali tanpa beliau tidak akan wujud fakulti pergigian, yang tanpa jasa-jasa lebih dari 3 Perdana Menteri yang selama tempoh kewujudannya, lebih 5 Menteri Kesihatan, lebih 5 Menteri Pelajaran. Mereka adalah orang-orang yang telah bersusah payah meneruskan usaha supaya tertubuhnya fakulti pergigian ini. Dan Tun Abdul Razak, arwah Tun Abdul Razak ketika mengumumkan perasmian bangunan fakulti pada tahun 75 menyampaikan betapa bahagia beliau tertubuhnya fakulti ini pada akhirnya. Jadi peringatan 50 tahun ini juga mengumpul selain dari tetamu kehormat yang disampaikan oleh Prof Surin tadi, juga mengumpulkan mantan-mantan tokoh-tokoh akademik kami, alumni kami, profesor-profesor kami, mereka-mereka yang kaya jasa untuk sama-sama bersama dengan pelajar, bersama dengan bekas staf untuk merayakan hari besar ini, untuk memperingati usaha dan contribution Faculty of Dentistry. For all that you know, Faculty Dentistry mengeluarkan lebih daripada sepertiga tenaga yang terbaik doktor pergigian di Malaysia ini. Alhamdulillah. Kita doakan selamat maju jaya dan terus menjadi yang terbaik, antara yang terbaik untuk Universiti Malaya dan juga Fakulti Pergigian dan juga Fakulti Bahasa dan juga Linguistik. Terima kasih Dr. Zamri, terima kasih Dr. Sri bersama dengan kami pada hari ini. Alhamdulillah. Tahniah kepada Universiti Malaya juga dan juga tahniah kepada kedua-dua fakulti. Yang insya-Allah kita akan menjaga kita dan kita akan kembali selepas laporan cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan.